Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kadar BSP secara bersasar, yang mana saya ingin berkongsikan sedikit dua perkara berkenaan dengan isu tuntutan ini. Yang pertamanya adalah pada hari ini di dalam sidang parlimen kita dapat melihat, kita dapat mendengar Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menyuarakan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kadar BSP, yang mana suara tak ada. Beliau telah menyatakan tidak ada sebarang salahnya untuk kerajaan melaksanakan tuntutan pengeluaran kadar BSP secara bersasar, yang mana ianya adalah apa yang diminta oleh rakyat itu sendiri, memandangkan sekarang rakyat ini berada dalam keadaan yang susah. Jadi kaedah ataupun cadangan yang telah pun disebutkan adalah pengeluaran secara bersasar, mungkin seperti apa yang telah pun dibawa oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi ini pihak kerajaan, pihak kadar BSP sebagai contoh bolehlah mengadakan rundingan semeja bagi berbincang berkenaan dengan kaedah tuntutan, kaedah pengeluaran dan juga sebagainya. Mereka perlu mengadakan satu rundingan meja bulat, perlu duduk sekali untuk membincangkan berkenaan dengan isu ini bagi mendapat gambaran yang jelas, terutamanya sekali daripada aduan yang telah pun diterima oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi saya bersyukur sangat hari ini Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut juga berkenaan dengan isu pengeluaran kadar BSP secara besar, walaupun beliau tidak menjanjikan apa-apa sebelum ini. Semalam telah pun disebut oleh Datuk Wan Saiful Wanjan, hari ini Datuk Seri Ismail Sabri pula, dan kita percaya perkara ini akan terus disebut dan akan terus ditekan kepada pihak kerajaan yang ada sekarang. Okey, perkara yang kedua adalah berkenaan dengan satu pandangan daripada siapa dia ni? Sekejap, mana pergi? Daripada seorang pertubuhan majikan, yang mana beliau telah menyatakan bahawa tidak perlu pengeluaran kadar BSP tetapi fokus kepada isu subsidi. Okey, contohnya antara kenyataan beliau adalah tidak ada keperluan untuk menggunakan wang simpanan kadar BSP ketika ini kerana ia bukan wang untuk dibelanjakan sewaktu keadaan mendesak, sebaliknya ia simpanan masa tua. Okey, beliau berkata pihaknya menyokong sepenuhnya kenyataan Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini yang tidak membenarkan lagi pengeluaran kadar BSP kerana boleh menjejaskan simpanan keperluan pencarum selepas bersara. Namun melihat perancangan kadar BSP menyatakan bahawa setiap pencarum itu mestilah mempunyai kira-kira 280,000 simpanan dalam kadar BSP apabila bersara. Bla 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 bla. Jadi dia harap kerajaan boleh memfokuskan untuk memberikan subsidi secara bersasar. Tak ada sebarang kenyataan, saya pun tak baca lagi kenyataan ini sebenarnya, tapi tengok sekali imbas tidak ada sebarang orang kata kenyataan yang menarik lah. Tetapi cadangan beliau untuk diwujudkan subsidi atau memfokuskan subsidi secara bersasar adalah sangat baik, tetapi beliau juga tidak boleh menolak hakikat untuk pelaksanaan pengeluaran kadar BSP secara bersasar, kerana kalau subsidi secara bersasar ini, dia mungkin kita sudah tahu apabila kita bercakap isu subsidi dan sebagainya, ianya akan memfokuskan kepada golongan B40 yang sedia ada rekod mereka di dalam rekod Lembaga Sejarah Negeri dan juga sebagainya. Tetapi apa pula nasib bagi golongan M40 dan juga T20 yang mungkin masih lagi belum ada sebarang rekod dikemas ini dalam lembaga hasil dan juga sebagainya. Jadi mereka ini akan terpinggir, mereka ini tidak akan mendapat sebarang subsidi dan sebagainya kerana di dalam data, rekod database dan sebagainya, mereka ini masih lagi berada di kalangan T20 ataupun M40. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah kita ada pelbagai tuntutan pengeluaran kadar BSP dan salah satunya adalah tuntutan pengeluaran secara bersasar. Jika beliau menolak pengeluaran secara for all kepada keseluruhan pencarum sebab pencarum sudah mula bekerja, ada caruman semula dan sebagainya, okey, itu tak apa. Kita bincang lagi berkenaan dengan isu itu, kita bincang dalam satu sesi yang lain lah. Tetapi dalam sesi ini, kita juga menuntut pengeluaran secara bersasar bagi golongan suri rumah, ibu tunggal sebagai contoh, mereka yang sudah tidak inti mencarum. Jadi apabila beliau menyatakan bahawa kebimbangan beliau terhadap wang apabila
mencapai pada usia persaraan. Usia persaraan ni adalah satu nombor sahaja, 55 tahun, 60 tahun. Tetapi realitinya, serumah ibu bertunggang ni, mereka ni dah tidak mencarum lagi. Mereka ini sudah tidak ada sumber pendapatan, terpaksa kekal di rumah dan sebagainya, terpaksa menguruskan rumah, melakukan kerja-kerja rumah, dan juga realiti dia juga pihak majikan pun tidak mahu mengambil sekarang ni mereka yang rata-rata yang sudah pun berumur 40 tahun dan ke atas. Dari segi data, memanglah kadar pengangguran itu semakin berkurangan, sebab kadar pengangguran ini adalah daripada mereka yang mungkin sebelum ini fresh graduate ataupun mereka sebelum ini kehilangan pekerjaan kemudian telah bekerja semula. Tetapi kalau bagi suri rumah ini yang dah memang 10 tahun dah tak bekerja, tak aktif menjarum dan sebagainya, adakah data kadar pengangguran 400,000, 600,000 yang telah dinyatakan sebelum ini, adakah data itu tepat? Adakah data itu data yang terkini? Adakah ia melambangkan keseluruhan data rakyat Malaysia? Sedangkan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat menerima aduan sebanyak 320,000 daripada kalangan pencarum yang tidak aktif daripada suri rumah, ibu bapa tunggal dan sebagainya untuk mengeluarkan wang caruman kredit BSP mereka. Sedangkan dikatakan kadar pengangguran adalah daripada hanyalah sekitar 400,000. Jadi data tu sebenarnya tak tally pun ketepatan dia. Jadi perkara-perkara ini tidak boleh dijadikan sebagai satu kayu pengukur untuk mengatakan bahawa tidak perlulah melaksanakan pengeluaran kredit BSP dan sebagainya sebab kadar pengangguran dan pengurangan. Tidak. Itu yang hanya bagi mereka yang fresh graduate ataupun yang kehilangan pendapatan kemudian bekerja sebulan dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang sudah tidak lama bekerja di rumah dan juga golongan-golongan yang tidak aktif mencarum ini, apa kewajaran ataupun adakah mereka ini berada dalam data yang telah dinyatakan sebelum ini? Itu perkara yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan maupun sesiapa saja daripada mana-mana pertubuhan dan sebagainya apabila mereka ini menentang dan memberikan cadangan untuk menyelesaikan isu ini. Tapi beliau memberikan satu cadangan yang pada saya adalah cadangan yang sangat baik. Tapi kita tidak boleh juga menolak untuk pengeluaran kredit BSP secara bersasar sebab kalau mereka ini faham golongan-golongan yang minta ini adalah golongan-golongan yang telah membesar walaupun pada usia 40 tahun, 45 tahun mereka sudah tidak akan kembali kepada sektor pekerjaan, mereka sudah tidak akan kembali kepada industri. Jadi anda semua harus fikir apa kewajarannya jika nak dibiarkan wang caruman mereka di dalam akaun kredit BSP tanpa ada sebarang caruman aktif masuk ke dalam akaun mereka. Jadi ini satu perkara yang perlu dilihat, yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana pihak dalam mengeluarkan sebarang komen pun. Hanya ada Profesor Dr. Aiming saja yang pernah mengeluarkan kenyataan bersetuju dengan pengeluaran secara bersasar. Pihak-pihak lain semuanya nampak masih lagi kurang jelas ataupun tidak berani untuk menyatakan sebarang pandangan mereka berkenaan dengan isu pengeluaran secara bersasar ini. Okey, jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.